Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel aku, Izzah Hamid. So hari ni aku nak share tentang projek yang aku buat dekat kereta aku, which is aku pakai Suzuki Swift tahun 2009. Budak-budak Swift biasanya akan panggil dia ZC31 lah. So untuk kali ni aku buat projek tukar kita punya head unit daripada factory standard. Aku bawa masuk Kenwood DMX 5020S. So reason kenapa aku buat masuk benda ni, nanti aku tunjuk kat korang. So ni dia Kenwood 5020S. Okay, untuk Suzuki Swift, kalau korang nak bawa masuk Android player ataupun mana-mana head unit lain, normally korang kena beli sekali casing lah ataupun housing ni. Sebab standard original Suzuki Swift punya radio memang sangat besar. Dan kalau korang pakai Android player yang biasa-biasa, bukan masuk ke biasa, yang jenis besar punya tu, dia akan makan lah daripada sini sampai sini bawah ni. Cuma aku tak minat yang besar-besar tu sebab macam serabut. So untuk yang ni saiz dia lebih kurang 6.75 inci je, tak sampai 7 inci pun. So dia boleh masuk perfect lah, fit dalam aku punya center console ni tengah-tengah ni, cantik Okay, next aku akan tunjukkan apa function-function yang ada. Nak aku explain kat sini ialah, bila korang beli orang kata head unit ataupun player yang ada Apple CarPlay dan juga Android Auto ni, biasanya dia akan didatangkan sekali dengan ni, mikrofon. Ini ialah mikrofon dia. Sebab mikrofon ni kita akan gunakan semasa kita guna function Siri dan juga Google Assist ataupun Google Voice Command lah. So untuk hari ni, untuk radio, aku rasa tak ada apa sangat nak explain. Korang boleh control daripada steering button. Memang kita boleh sambungkan dia. Selain daripada tu, ada pilihan-pilihan radio apa yang ada. Semua ni yang aku dah set, yang aku dah save. Sebelah kiri lebih kepada settings radio-radio tu. Dan juga korang boleh control volume sama ada di sini, ataupun korang boleh control daripada steering button tadi lah. Okay, itu saja untuk radio. Next, aku akan bawa korang untuk kita meneroka macam mana sistem Android Auto berfungsi. Jadi untuk tunjukkan macam mana kita nak sambung ke Android Auto dan guna dia, first kali korang kenalah ada smartphone ataupun Android punya phone. Kedua ialah kabel USB lah, kat sini. Benda ni dia bersambung terus kepada head unit korang. Cuma kabel ni sendiri punya kabel. So kita sambungkan handphone dan kita tengok apa dia punya paparan apa ni. Sambungkan handphone aku dengan kabel. So sekarang ni kalau korang tengok, kalau korang perasan, logo Android Auto tu dia dah jadi warna biru. Maksudnya dah ada. So korang boleh klik dia. Tu dia. So sekarang kita dah masuk ke dalam paparan utama Android Auto. Kebiasaannya Android Auto memang bila kita login je ataupun sambung je, dia akan terus masuk bawa kita kepada Maps lah. Ni Maps. Kita ada butang mikrofon kat sini untuk Google Assistant function. Notification ialah bila korang dapat notification dekat handphone, tak kisahlah WhatsApp ke Telegram ke apa. And then ini adalah Spotify punya logo. Kita close. Okay. Dan juga ini adalah home button. Sama je macam dekat handphone korang. So dalam Android Auto ni, dia terbahagi kepada dua, which is kalau korang tengok kat page ni, ini adalah native app ataupun orang kata apps yang daripada Google sendiri. Contoh dia, kita ada calendar, phone, maps, news, play music, podcast, reminder. And then bila kita ke bawah, barulah akan ada third party apps. Contoh dia Telegram, Audible, WhatsApp, Spotify dan sebagainya. Ada juga WeChat. Okay. So aku akan tunjukkan contoh-contoh dia. Katakan kalender kan. Kalau korang memang pengguna kalender Google, normally kat sini akan naik lah segala event korang. Kalau korang dah set meeting ke, interview punya tarikh ke, dia akan keluar kat sini. Dan daripada sini kalau nak patah balik, senang je. Just tekan je button home ni, dia akan kembali ke menu asal lah. Korang juga boleh gunakan Maps. Korang boleh search sama ada dari segi korang nak type sendiri kat sini, ataupun korang boleh gunakan function Google Assist. Contoh dia, tekan ni.
Take me to Putrajaya. I think you want to navigate. Is that right? Yes. What's your destination? Putrajaya, Precinct. Alright, I'm not sure where to find Putrajaya Yay. Where did you want to go? Okay, kita spesifik. Alamanda Putrajaya. Navigating to Alamanda Shopping Center. So korang boleh juga guna voice command lah ataupun Google. Sekarang kita boleh tengok pada news. Here's the latest news. From Reuters TV. Dia akan bacakan segala berita lah ataupun news. Cuma the problem is news yang dibaca adalah news daripada USA. Kenapa? Nanti aku beritahu kenapa reason dia. Next, play music. Tapi aku bukan seorang pengguna Google Play Music. So pada aku function dia sama je. Macam korang guna Spotify ke, Joox ke apa. Podcast pun untuk dengar lagu. Reminder ialah korang boleh set reminder. Apa-apa saja reminder. What's the reminder? Tomorrow interview. Alright, interview. When do you want to be reminded? 10 o'clock. Okay, I'll remind you at 10 p.m. Okay, itu dia function dia guys. Sekarang aku akan tunjuk macam mana nak guna Google Command ataupun Google Assist. Kita cuma perlu cakap okay Google. Open Spotify and play At My Worst. Sure, asking Spotify to play At My Worst. So dia akan automatic tolong korang lah. Korang tak perlu nak touch screen, nak scroll sambil driving. Sebab korang just boleh guna je Google Command. Okay, mudah kan? Tapi boleh je kalau ada passenger nak tolong. Buka lah Spotify ni, tekan. Korang boleh lah search korang nak lagu apa, home, semua ni lah. Benda ni dia applicable sama je juga kalau korang guna Apple Music ke, Joox ke, apa-apalah semua benda yang play lagu ni. Okay. Seterusnya, cancel dulu. Aku akan tunjukkan setting dia. So ini setting. So pada setting ni ada beberapa perkara yang korang boleh ubah. Nombor satu ialah korang nak dia show message notification. Makna kata bila ada WhatsApp masuk ke, Telegram masuk ke, dia akan naik notification kat sini. Dan juga korang boleh enable ataupun disable bunyi lah ataupun sound. Macam mana bunyi dia sama je macam masuk dekat earphone tu. Bawah ialah automatically resume media. Mana kata kalau korang tengah play lagu ke apa, tiba-tiba korang suruh dia call orang. Dah habis call tu, ada akan resume balik media. Show weather macam kat sini korang nampak ada dia tunjuk suhu kat sini 31 darjah Celsius dan juga panas. And then more setting ialah access on screen phone lah. Ini lebih kepada korang kena buka balik setting dekat handphone korang. Terusnya untuk messaging apps, contohnya Telegram, WhatsApp dan juga SMS. Aku tunjuk satu je contoh sebab konsep dia sama je. Hey Google, send SMS to Izzat3. Is that Izzat Afiq R&D or Izzat? Izzat. Okay, sorry, which Izzat did you want to text? The first one. So, that's a message to Izzat Afiq R&D saying, Tree, do you want to send it or change it? I don't want to send it. Okay. So, korang boleh control kalau korang dapat WhatsApp ke, korang nak masuk orang dah nak sampai ke, tak sampai ke, apa ke. Hanya melalui suara korang je lah, voice saja. Korang tak perlu dah nak type-type kat sini ataupun nak pegang handphone sebab sangat-sangat bahaya masa driving untuk main handphone korang. Okay geng, katakan korang tengah driving, lepas tu tengok maps, dengar lagu kan. Tu korang nak call member korang. Korang just guna je Google Command ataupun Assist. Korang cuma perlu kata, hey Google, call my friend Mason Mount. Mason Mount. Sorry, who do you want to call? Mason Mount. Calling Mason Mount. Okay, sekarang ni sepatutnya dia akan call.
Cuma issue is aku punya handphone ni aku tak masuk SIM card. Sebab aku guna wifi je. Tapi kalau korang punya handphone ada SIM card, memang dia akan call dan boleh juga hantar SMS. Tak ada masalah kan. Memang aku dah selalu guna dah. Bila dapat SMS kat sini, korang boleh reply dengan tekan ni. Kalau korang tak sempat tekan sebab driving kan, korang boleh kata je, "Hey Google, any new messages?" Aku rasa dia tak dengar. Okay, dia dengar. Lambat sikit. You've got a new message from Mason Mount on WhatsApp. Hey bro, wanna go to Ian Wang Samaju? Do you wanna reply? Sure. Okay, what's the message? Invite Tammy as well. I got, bro, invite Tammy as well. Do you wanna send it or change it? Send it now. Okay, it's sent. Yeah, so macam itulah cara untuk korang reply balik WhatsApp orang ataupun Telegram ataupun SMS orang. Okay geng, so itulah tadi simple tutorial macam mana korang boleh gunakan Android Auto. Dan sekarang ni aku nak bagi 3 kebaikan dan juga 3 keburukan lah yang aku nampak bila korang nak guna Android Auto ni. First kali ialah dari segi kebaikan 3. Pertamanya dia sangat mudah nak guna, sangat senang. Korang cuma perlu cocok je handphone korang dan korang boleh terus guna dia. Tak ada masalah. Tak perlu korang nak USB debug ke, nak developer option ke apa. Lepas tu nombor 2 ialah korang boleh access handphone korang directly daripada head unit tu sendiri. Kalau sebelum ni, kalau teknologi mirror link ke apa semua tu, korang still kena access korang punya phone, betul tak? Korang kena tekan daripada screen handphone. Dekat head unit tu just reflect apa yang ada di handphone korang je. Dan ketiga ialah kebaikan dia, aku nampak dia sangat-sangat selamat untuk pemanduan lah. Sebab dia membantu korang untuk fokus di atas jalan raya. Sebab fungsi Google Assistant tu sangat-sangat membantu untuk mengelakkan korang daripada distracted ataupun fokus korang terganggu. 3 keburukan. 3 keburukan yang aku nampak. Pertama sekali ini isu yang paling besar. Paling besar. Dekat Malaysia Google tak official lagi. Belum lagi rasmi lancarkan Android Auto dekat Malaysia. Tapi macam boleh guna? Korang kena download APK file dalam handphone korang, barulah korang boleh guna. Bila cocok dia akan jalan. Nombor 2 ialah timing untuk dia pairing. Maksud aku macam dia nak boot up tu. Bila korang cocok smartphone korang, dia punya masa yang dia ambil untuk keluar kat Android Auto punya screen tu agak lama lah pada aku. Lebih kurang dalam 5 saat. Compared tu pada aku banding Apple CarPlay sangat-sangat laju, sangat-sangat smooth. Dan yang ketiga ialah dari segi lag ataupun orang kata jeda. Android Auto ni dia still ada masalah di mana dia tidak begitu lancar. Dia punya bukan tak lancar, dia okey. Cuma dia lag sikit, dia tak smooth. Dia tak smooth sangat. So banyak lagi yang mungkin perlu diperbaiki. Atau aku tak pasti sama ada benda ni ada kaitan dengan smartphone model ataupun smartphone OS. So kalau korang ada info ni, tolong share, tolong bagi tahu dekat aku ataupun share dekat komen bawah supaya ramai lagi orang boleh. Okay, gang. Itu saja untuk hari ni. Kita dah habis dah review Android Auto punya sistem, apps, fungsi dan sebagainya. So korang boleh komen kat bawah apa pandangan korang, apa lagi soalan yang korang nak tahu ke, apa-apa yang korang tak jelas ke, dan juga pada korang berbaloi ke nak ambil Android Auto ni ataupun korang lebih prefer Android player yang lebih murah dan juga lagi banyak functionality berbanding Android Auto ni yang mungkin sedikit terhad dia punya apps ataupun dia punya fungsi, kerana dia lebih menitik beratkan tentang soal keselamatan semasa memandu lah. Untuk aku sendiri memang aku prefer yang jenis macam ni sebab aku pun bukannya tengok YouTube ke tengok video movie ke apa dalam kereta kan. Jadi pada aku benda ni lebih mudah lah untuk aku berkomunikasi, stay connected walaupun aku tengah drive. So itu sahaja daripada aku. Terima kasih kerana menonton video ni. Kalau ada apa-apa soalan, korang boleh letak dalam komen kat bawah. InsyaAllah aku akan jawab. Ciao.